Untuk makluman ahli yang berhormat dari Kemabung serta Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Negeri komited meningkatkan ekonomi negeri dan rakyat dengan strategi yang lebih mampan. Hala 7 Sabah Maju Jaya, Pelan Pembangunan SMJ 1.0 daripada tahun 2021 hingga 2025 yang merupakan pelan pembangunan komprehensif sebagai pemandu arah yang memberikan tumpuan untuk memulih dan menjana semula pertumbuhan ekonomi negeri. Hala 7 ini telah memandu dengan terperinci mengikut sektor utama fokus pertumbuhan ekonomi untuk merangsang pemulihan ekonomi dan meningkatkan ekonomi rakyat di semua peringkat. Pelan pembangunan SMJ ini melibatkan 3 elemen utama, iaitu merangkumi sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Melalui pelan pembangunan ini, strategi pemulihan ekonomi melalui perbelanjaan kerajaan untuk memacu aktiviti ekonomi yang memberi nilai berganda dan penglibatan pihak swasta melalui pelaburan dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk merealisasikan hasrat ini, Belanjawan tahun 2022 yang bertemakan serta bermatlamatkan ekonomi pulih, rakyat sejahtera telah memperuntukkan ringgit Malaysia 4.596 bilion, yang mana sebanyak ringgit Malaysia 919.18 juta diperuntukkan untuk pembangunan ketiga-tiga sektor utama pembangunan negeri, iaitu sektor pertanian ringgit Malaysia 561.81 juta, sektor perindustrian ringgit Malaysia 129.97 juta, manakala sejumlah ringgit Malaysia 227.4 juta diperuntukkan untuk sektor pelancongan. Untuk memacu pembangunan dalam pelbagai sektor dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi, sejumlah ringgit Malaysia 1.368 bilion diperuntukkan. Perbelanjaan pembangunan ini tertumpu kepada sektor ekonomi dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 487.26 juta atau bersamaan dengan 66% daripada perbelanjaan pembangunan. Melalui perbelanjaan ini, ia bukan sahaja menambah nilai kepada rantaian ekonomi berikutan kitaran wang di pasaran, tetapi juga merangsang ekonomi serta mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Datuk Speaker, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa Hala 7 Sabah Maju Jaya telah membuahkan hasil. Setakat ini, sejumlah 20 MOU atau MOA telah ditandatangani bernilai 47.36 bilion ringgit, termasuk 6 MOU atau MOA yang dimeterai semasa majlis sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya dengan nilai pelaburan ringgit Malaysia 19.9 bilion di Sipitang Oil and Gas Industrial Park atau SOGIP. Petronas juga akan meningkatkan pelaburannya di SOGIP melalui pembinaan loji gas asli cecair atau ZLNG pesisir pantai yang pertama dan terbesar di Sabah bernilai ringgit Malaysia 8.8 bilion ringgit. Pelaburan yang telah direalisasikan dalam sektor pertanian ialah pelaburan daripada syarikat Linaco Sendirian Berhad dengan nilai pelaburan ringgit Malaysia 420 juta
untuk membangunkan tanaman kelapa dan juga pembinaan kilang pemprosesan kelapa di Simpang 3 Kota Kinabalu, Kudat dan Kota Merudu dengan nilai pelaburan ringgit Malaysia 200 juta. Syarikat ini merupakan pengeluar utama produk-produk berasaskan kelapa yang membangunkan projek penanaman kelapa berhasil tinggi. Inisiatif ini juga mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 3.250. Penanaman kelapa telah pun bermula pada 9 Mac 2022 dan dalam tempoh 5 tahun dijangka keluasan tanaman ini akan mencapai 5.000 ekar. Dalam sektor perindustrian pula, pelaburan yang telah direalisasikan ialah kilang pembuatan kerajang tembaga oleh syarikat SK Nexelis bernilai ringgit Malaysia 4.28 bilion. Kilang ini dibina di tanah seluas 100 ekar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, dan dijangka beroperasi pada tahun 2023 dengan mewujudkan lebih 400 peluang pekerjaan. Semasa fasa pembinaan ini, seramai 3.000 orang dalam pelbagai bidang diperlukan dan pada masa yang sama, SK Nexelis telah mula mengeluarkan iklan mencari pekerja dalam bidang kejuruteraan, iaitu kejuruteraan alam sekitar, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, sumber manusia, keuangan, dan lain-lain. Setakat bulan Jun 2022, kemajuan projek ini adalah pada tahap 23.8%. Selain itu, pelaburan syarikat SBH Kibing Solar New Materials Malaysia Sdn Bhd bernilai ringgit Malaysia 2 bilion dan menawarkan 1.800 peluang pekerjaan. Syarikat ini telah memeterai perjanjian pajakan tanah pada 17 Mac 2022 dan dijangkakan syarikat ini akan beroperasi pada bulan November 2023. Selain itu juga, sebanyak 7 pelaburan domestik dalam bidang industri produk logam fabrikasi, industri pembuatan makanan, industri pembuatan minuman, dan industri peralatan pengangkutan telah berjaya dibawa masuk dengan nilai pelaburan keseluruhannya sebanyak 80 juta ringgit di KKIP. Pelaburan ini telah menjana 187 peluang pekerjaan. Datuk Speaker, seterusnya dalam sektor pelancongan, 2 MOU telah ditandatangani dengan 2 pemaju untuk membangunkan sektor kemudahan pelancongan, iaitu usaha sama kumpulan Yayasan Sabah dengan Tegas Bangsa Sdn Bhd untuk membangunkan Lokawi Resort City dengan nilai pelaburan ringgit Malaysia 7 bilion dan Pavilion Kota Kinabalu Sdn Bhd membangunkan Pavilion Harbour City bernilai 2 bilion ringgit. Usaha kerajaan negeri dalam menarik pelancong telah membuahkan hasil. Perkembangannya dapat dilihat melalui peningkatan ketara dalam jumlah kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah. Sepanjang tempoh Januari 2022 hingga Mei 2022 berbanding tempoh sama pada tahun 2021, yaitu sepanjang Januari 2022 hingga Mei 2022, jumlah keseluruhan pelancong ke negeri Sabah adalah seramai 558,169 berbanding 102,965 orang dalam tempo yang sama pada tahun 2021. Ini menunjukkan kadar peningkatan jumlah pelancong sebanyak 442%. Saya yakin angka ini akan meningkat lagi menjelang hujung tahun ini, berikutan pembukaan pintu masuk darat, laut dan udara. Dengan kehadiran pelancong ini, sudah tentu sektor perkhidmatan dan yang terkait seperti hotel, pengangkutan,
dan makanan akan cepat pulih seperti biasa. Ini juga membuktikan keberkesanan pendekatan kerajaan negeri memulihkan ekonomi menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Datuk Speaker, keyakinan pelabur dan perwakilan negara asing terhadap tadbir urus kerajaan negeri yang dipandu arah oleh Pelan Pembangunan SMJ juga telah meningkat. Ini dapat dilihat apabila negeri Sabah telah dan terus dikunjungi perwakilan negara asing. Setakat ini, kita telah menerima kunjungan daripada 24 pesuruhjaya tinggi, duta dan konsulat jeneral daripada negara ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Eropah. Datuk Speaker, untuk jangka masa panjang, ekonomi rakyat dapat dipacu melalui pembangunan modal insan. Kerajaan negeri akan memastikan anak-anak Sabah tidak tercicir atau ketinggalan dalam bidang pendidikan demi menjamin masa depan mereka. Oleh itu, sebagai inisiatif untuk mengelak keciciran ini berlaku, kerajaan negeri melalui Pelan Pembangunan SMJ telah memperkenalkan beberapa pakej insentif untuk diberikan kepada anak-anak Sabah bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian mereka. Pelaksanaan pakej insentif itu dijalankan melalui program bantuan pendidikan yang telah dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah 24 juta ringgit pada tahun 2021. Seperti program bantuan institusi pengajian tinggi, program bantuan ihsan komputer, program bantuan khas tunai peperiksaan, dan program bantuan wang pendaftaran IPT. Inisiatif ini juga memberikan impak ekonomi melalui kitaran wang di pasaran. Pada masa yang sama, membantu meringankan beban rakyat yang sememangnya terkesan dengan impak pandemik COVID-19. Kerajaan negeri juga telah meneruskan dan menambah inisiatif bantuan pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 seperti program Budi, program Bakti, dan program Baik dengan peruntukan berjumlah 35 juta ringgit dan melaksanakan program-program bantuan pendidikan baru melalui bantuan ihsan tabung pendidikan negeri atau Wistari dengan peruntukan berjumlah 5 juta ringgit, iaitu pemberian bantuan 100 ringgit kepada setiap anak Sabah yang dilahirkan bermula tahun 2020 melalui pembukaan akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Selain itu, pada tahun ini juga, kerajaan negeri telah melancarkan Tabung Pendidikan Negeri Sabah, TPNS, bertujuan memberikan bantuan pendidikan khusus untuk anak Sabah daripada golongan B40 bagi meningkatkan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran KIPT dengan dana permulaan sebanyak 54,5 juta ringgit. Kerajaan negeri juga telah menubuhkan Yayasan Kebajikan Sabah, YKS, bagi membantu kerajaan negeri dalam menggerakkan agenda kebajikan melalui pemerkasaan hubungan kerjasama di antara kerajaan dengan NGO, korporat dan swasta, serta badan-badan lain yang bersedia untuk mencari dana dan menyalurkan sumbangan kebajikan kepada golongan kurang berkemampuan dan berkeperluan khas. Ini bertujuan agar golongan-golongan ini tidak terus ketinggalan, khususnya di dalam bidang ekonomi. Selain itu, bagi membantu meringankan beban ekonomi rakyat negeri Sabah, khususnya dalam isu pemilikan rumah mampu milik di negeri ini, kerajaan negeri dalam perancangan untuk membina 1.500 unit rumah mesra SMJ dibina di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri, membabitkan perbelanjaan ringgit Malaysia 125,6 juta ringgit. Sesungguhnya, penyediaan kemudahan rumah merintasi semua lapisan masyarakat yang memerlukan. Justru pada 13 Julai 2022, kerajaan negeri juga turut meluluskan
pembangunan perumahan penjawat awam negeri Sabah di bawah program perumahan SMJ di atas tanah rizab kerajaan di Kampung Kepemimpinan Papar seluas 136 ekar. Datuk Speaker, peluang pekerjaan kepada belia terus dipelbagaikan bagi meningkatkan ekonomi kelompok ini. Pada 14 Julai yang lalu, kerajaan melalui pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah atau Sedia telah menyampaikan bantuan berbentuk motosikal kepada 300 belia melalui inisiatif Biz Rider 300. Inisiatif ini dilaksanakan dengan kerjasama syarikat seperti Food Panda, iaitu satu bentuk perniagaan yang berorientasikan digital bagi membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat dengan melakukan penghantaran makanan dan keperluan harian. Program ini akan diperluaskan supaya lebih ramai belia yang menganggur dapat peluang pekerjaan. Sementara itu, seramai 42,097 wanita di Sabah menerima manfaat menerusi inisiatif bantuan IKASI, Dana Caruman Aisuri atau Baiduri, membabitkan peruntukan 2,5 juta ringgit. Bantuan ini melibatkan dana awal caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara one-off berjumlah RM60 seorang kepada wanita dalam kategori IKASI yang disasarkan. Inisiatif ini telah memberi peluang wanita IKASI mendapat manfaat sebanyak RM480 seorang daripada kerajaan persekutuan melalui kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Pelaksanaan inisiatif ini tentunya memberi peluang kepada golongan wanita, terutama sekali suri rumah, untuk menceburi bidang perniagaan dan membantu mereka menikmati keselamatan sosial yang berkualiti selain meningkatkan keselamatan kewangan seperti yang dinikmati oleh ahli KWSP yang lain. Datuk Speaker, pemulihan ekonomi negeri Sabah buat masa ini kekal berada di dalam prospek meyakinkan dengan tren yang lebih baik, iaitu dapat dilihat menerusi petunjuk makroekonomi negeri pada tahun 2021 berbanding tahun 2020. Di sebalik kelembapan ekonomi yang berlaku di peringkat global disebabkan oleh pelbagai faktor. Misalnya, berdasarkan laporan awal yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah telah direkodkan tumbuh pada kadar positif, iaitu pada kadar 1,1% berbanding pengecupan 9,5% pada tahun sebelumnya. Selain itu, kutipan hasil negeri yang tertinggi sepanjang sejarah penubuhan negeri ini iaitu sejumlah ringgit Malaysia 5,449 bilion pada tahun 2021. Pemberian dividen oleh agensi dan GLC di bawah kerajaan negeri terus mencatat tingkatan kepada 116,35 juta ringgit pada tahun 2021 berbanding ringgit Malaysia 100,39 juta ringgit pada tahun 2020. Datuk Speaker, pelan pembangunan SMJ 1.0 adalah pelan jangka panjang, iaitu fasa pertama 1.0 untuk tempoh 5 tahun dan akan bersambung pada fasa kedua 2.0 pada 5 tahun berikutnya. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua rakyat negeri Sabah untuk sama-sama menjayakannya kerana hala tuju SMJ ini bermatlamat untuk memacu pembangunan yang komprehensif, bertunjangkan kekuatan jati diri dan keteguhan semangat patriotisme bersesuaian dengan slogan Jata Negeri, iaitu Sabah Maju Jaya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.